Dengarkan soalannya, silakan. Ya, soalannya untuk kuis inspirasi pada petang ini. Kumpulan Yahudi pertama yang mengkhianati Piagam Madinah. Siapakah? Ya. 5 saat dari sekarang. Baik, silakan Pak Rosna. Kumpulan Yahudi kumpulan Khawarij. Khawarij. Okey, kita cuba lihat apakah jawapannya. Kurang tepat lah, Puan. Tak apa. Kita cuba lagi lah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada anda boleh terus untuk dapatkan menjawab kuis inspirasi yang akan kita bawakan pada esok menjadi RM300. Ya, dan jawapan yang betul untuk kumpulan Yahudi pertama yang mengkhianati Piagam Madinah ialah Bani Qainqa'. Okey, itu jawapannya. Okey, nak tahu apa soalannya pula esok, nantikan sama-sama dalam segmen Warna Pagi IKIM. Ya, dan untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM.
inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu baina yaday as-sa'ah bis-sayf hatta yu'badallahu ta'ala wahdahu la syarika lah wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhullu was-sagharu ala man khalafa amri." Maksudnya, aku diutuskan antara kiamat dengan pedang sehingga diabdikan kepada Allah Ta'ala sahaja tanpa sekutu dengan yang lain, dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan siapa yang menyalahi urusan. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Afico, minyak urut aromaterapi yang diperkaya dengan daun bidara, minyak zaitun, minyak kelapa darah, minyak kayu putih dan serai wangi. Memberi kesegaran, ketenangan serta kelegaan. Hidu, sapu dan urut. Temui Afico di Pasaraya Maidin, Lulu, Sakan, toko-toko jamu, farmasi dan kedai runcit berdekatan anda. Afico, lega, segar rasa. Konsert Nasyid Legenda menampilkan Hijaz, Rabbani, Nazri Johani, Akil Hai, Intim, Syahid dan ramai lagi dalam persembahan istimewa Nasyid Nostalgia Terulung Sepanjang Zaman pada 29 Oktober 2022 jam 9 malam di Dewan Civic MBPJ. Dapatkan tiket anda di ilasotickets.com. Konsert Nasyid Legenda #Kembali Bersinar dibawakan oleh Intim Records. Ika, jom makan. Aku belanja. Jom. Tapi jom. Aku nak beli Wildan Fresh. Wildan Fresh? Apa tu? Wildan Fresh. Susu kambing segar UHT pertama keluaran Wildan. Diperbuat daripada 100% susu kambing segar. Ni aku dah pun cari laman web Wildan. Menarik. Wildan Fresh ni tanpa sebarang gula dan bahan pengawet. Kaya dengan khasiat omega 3 dan 6 pula tu. Kan? Yang penting Wildan Fresh ni tak rasa hamis kambing pun. Packaging Wildan Fresh ni pun comel. Mudah dibawa dan diminum di mana-mana. Dapatkan sekarang. Hubungi 019-965-3166 atau layari website wildan.com.my. Nah, yang ni aku belanja kau. Macam ni hari-hari nak Wildan Fresh. Segarnya. Afico, minyak urut aromaterapi yang diperkaya dengan daun bidara, minyak zaitun, minyak kelapa darah, minyak kayu putih dan serai wangi. Memberi kesegaran, ketenangan serta kelegaan.
Hidu, sapu dan urut. Temui Afi Gold di Pasaraya Maidin, Lulu, Sakan, toko-toko jamu, farmasi dan kedai runcit berdekatan anda. Afi Gold. Lega, segar rasa. Anda mahu mengerjakan umrah dan mencari pakej umrah yang berbaloi? Cubalah pakej umrah Al-Afiyah. Perjalanan kereta api ke Mekah hanya 2 jam setengah. Dengan harga dari RM7,290, anda dapat mengerjakan umrah termasuk pakej kereta api Mekah dan Madinah. Maklumat lanjut 010-2658-600. 010-2658-600. Al-Afiyah, mesra dan mudah. Istimewa Maulidul Rasul di Radio IKIM. Dengarkan alunan lagu selawat Ya Badrut Tamam, nyanyian penyampai-penyampai Radio IKIM, eksklusif di Radio IKIM dan YouTube IKIM Media. Khamis, 6 Oktober 2022, jam 9 malam. Semarak Cinta Rasul di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Alkisah sebuah gunung bernama Uhud, didaki Rasul dan 3 pengikut. Bergegar Uhud, lantai dan minggu, ditenteram Rasul menenangkan rindu. Alkisah di perkebunan, merintisi unta, dibebani kerja, sedikit makanannya, dikucuk kaki Rasul yang mulia, dibelai Rasul, keluhan unta didengar. Hebatnya manifestasi cinta Allah, tiada pohon, batu dan pergunungan yang dilalui baginda tanpa salah, kerana dia sebaik cinta. Dia hadir menyajarkan mazhab cinta, hingga makhluk lain turut merasa, hanya kerana cinta pada baginda, dijanjikan syurga dan bersamanya, hingga Uhud dijanji syurga. Rasul turut mencintainya. Alkisah pohon taman yang kekeringan, dahulunya mimbar namun ditinggalkan, menangis rela intibak si bayi, ditenangkan Rasul lantas didekati. Walau cinta umat agung di neraca, pasti cintanya lebih dari segalanya. Demi umat darah dan tangis mencurah,
Kota Kinabalu 93.9 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Siti Kufahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang kekal bersama setiap frekuensi Radio IKIM. Tak lupa juga yang dah pun mula buka dan juga pasang platform media sosial Radio IKIM di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Jom sama-sama kita nak teruskan lagi perkongsian ilmu kita pada setiap hari Isnin petang, rancangan Raudhah Jiwa. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, kalau ada soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Terus kita nak mengalung-alungkan kehadiran tetamu kita yang dah pun bersedia di talian pada waktu ini, mengalung-alungkan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adinin Roslan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya-Allah Ustaz. Apa khabar di sana Ustaz? Alhamdulillah sihat. Syukur. Baik Ustaz. Sentiasa juga kita doakan buat Ustaz, semoga semuanya baik-baik aja di sana Ustaz dan juga diberikan kelancaran sebaik-baiknya. Okey. Dan seperti biasa Mona, kita ada tajuk yang nak dibincangkan. Ya, betul. Untuk petang ini topik perbincangan bersama Ustaz Zanin, mencari sahabat yang baik. Ya, betul. Kalau hari ini kalau kita tengok dekat dalam media sosial kita semua ada kenalan rapat sahabat-sahabat kita, dan tak lupa juga kalau setiap hari kita ada saja kawan karib yang sentiasa kita mencari dia je, nak cakap, nak cerita kat dia seorang je. Betul. Jadi bagaimana Ustaz, kenapa pentingnya kita nak mencari sahabat yang baik ni, dan bagaimana Islam meletakkan garis panduan untuk kita mencari kawan ataupun sahabat yang baik yang sebegini? Silakan Ustaz untuk mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya mulakan DJ Syafiq, DJ Mona, yang semua penonton setia Radio IKIM FM, pendengar setia yang setia dalam rancangan Raudhah Jiwa ni. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati umur kita, merahmati kita, mengampuni kita, meredai kita, dan mudah-mudahan kita semua dapat masuk syurga sama-sama tanpa hisab, insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah. Sebagai mukadimah, tajuk pada hari ini iaitu mencari sahabat yang baik. Sebenarnya topik ini sangat penting kerana memilih sahabat yang baik ini adalah perintah daripada Nabi SAW. Bermakna kalau kita tidak memilih sahabat yang baik, kita telah melanggar satu perintah besar daripada Nabi SAW. Yang mana saya nak kongsikan sebagai mukadimah ni beberapa hadis Nabi SAW tentang pentingnya memilih sahabat yang baik. Antaranya Nabi SAW bersabda, orang yang beriman itu berada di atas agama sahabatnya. Maka salah seorang daripada kamu hendaklah memerhatikan dengan siapakah dia bersahabat. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Maknanya Nabi SAW bagi tahu, agama kita terletak kepada siapa kawan kita. Ulama mengatakan bahawasanya seseorang itu dengan siapa dia berkawan, kebiasaannya kawan itulah yang akan mempengaruhi agama dia. Kalau kawan dia kawan yang buruk, maka impak dia apa? Agama orang itu akan jadi buruk juga. Kalau kawan dia punya agama baik, maka kita punya agama pun akan jadi baik sekiranya kita berkawan dengan orang yang baik tersebut. Antara hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, perumpamaan seorang sahabat yang baik dan buruk adalah seperti seorang yang membawa minyak wangi dan juga peniup besi. Pembawa minyak wangi, sama ada dia memberikan minyak wanginya kepada kamu atau kamu membelinya daripada dia, atau kamu terkena bauan yang wangi daripadanya. Manakala peniup besi itu, sama ada dia menyebabkan pakaianmu terbakar atau kamu mendapat bauan yang busuk daripadanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya Nabi SAW umpamakan kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, orang yang beriman ni, ibarat kita mendekati penjual minyak wangi.
Walaupun kita hanya lalu je dekat kedai minyak wangi tu, kita dah dapat bau wangi tu. Apatah lagi kalau kita beli dan pakai. Sama juga, walaupun kita duduk dekat je dengan orang-orang yang soleh ni, kawan-kawan yang baik ni, kita akan dapat tempias-tempias kebaikan dia. Apatah lagi kalau kita bersahabat dengan mereka. Begitu juga kalau kita berkawan dengan orang-orang yang tak soleh ni, Nabi umpamakan macam orang yang menjual peniup besi. Kita duduk jauh pun kita dah dapat tempias bau busuk dia. Sama juga kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, walaupun tak rapat, kita hanya bergaul daripada jauh dengan mereka, pun kita dah dapat tempias keburukan mereka. Sebab itulah sangat penting untuk kita membahaskan topik ini, bukan sahaja untuk kita, tapi untuk anak-anak kita juga. Sebab sebagai seorang ibu dan ayah, kita kena perhatikan juga dengan siapakah anak-anak kita bergaul. Anak-anak kita selalu lepak dengan siapa, pergi rumah siapa, keluar dengan siapa. Semua tu sebagai seorang ibu dan ayah perlu tengok dan perhatikan supaya tidak tersasar ke jalan yang salah. Wallahualam. Itulah mukadimah topik pada hari ini. Amin. InsyaAllah Ustaz. Pasti jelas apa yang kita perlu lihat dan juga tengok. Sebab bila kita mencari sahabat ni bukan kata saja tengok kepada ciri-ciri luarannya sahaja, tetapi perlu kita lihat dari sudut ciri-ciri dalaman. Kan? Dan ada juga yang bertanya, Ustaz, apa kepentingan dan kenapa kita perlu mencari sahabat yang baik ni? Katanya kalau kita seorang yang mungkin rasa serius je dia, tapi bila sahabat-sahabat yang suka buat jenaka, dia akan boleh tenang. Adakah itu juga turut memberi kesan, Ustaz? Seperti apa yang kita lalui selalunya? Okey. Bila kita sebut memilih sahabat yang baik, kita kena faham dulu sahabat yang baik tu apa. Sebab ramai orang ingat sahabat yang baik ni adalah sahabat yang kalau kita duduk dengan dia, kita akan tergelak je. Kita akan happy go lucky je. Ataupun sahabat yang tak jaga tepi kain kita. Kita nak buat dosa ke apa, dia tak tegur pun. Dia tak nasihat pun. Bahkan kadang-kadang buat sama-sama. Itu yang silap tu. Saya nampak ramai hari ni orang suka berkawan dengan orang yang buat dosa sama-sama dengan dia. Pergi wayang tengok cerita merapu sama-sama, isap rokok sama-sama, isap vape sama-sama, tengok video tak senonoh sama-sama, minat K-pop sama-sama, berkapal sama-sama. Kita suka berkawan dengan orang yang buat dosa sama-sama dengan kita, dan kita anggap kawan tersebut adalah kawan yang baik. Maka benda ni satu kesilapan yang besar. Sebenarnya apakah ciri-ciri sahabat yang baik yang kita perlu jadikan sebagai sahabat? Ada banyak. Antaranya yang pertama adalah cari kawan yang sering nasihat kita dan boleh menerima nasihat kita. Okey? Cari kawan yang selalu nasihat kita, pada masa yang sama dia pun boleh menerima nasihat kita. Ini kunci yang pertama. Kalau kita buat dosa, kawan kita tak tegur kita pun. Bahkan kawan kita ajak kita buat dosa. Ini bukan ciri-ciri kawan yang baik. Bahkan inilah kawan-kawan yang akan menjadi asbab kita ke neraka Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Cari kawan yang bila kita buat salah, dia tegur, dia bimbing kita, dia nasihat kita. Tak kisahlah kita boleh terima nasihat dia ataupun kita tak boleh terima nasihat kita. Tetapi once dia menasihati kita, ketahuilah dia orang yang baik. Seterusnya, dia terima nasihat kita. Penting juga ni, ada orang, dia tegur kita boleh. Bila kita tegur dia, dia melenting pula. Itu tak bagus. Ciri sahabat yang baik adalah saling nasihat, menasihati. Dia nasihat kita bila kita buat silap, kita nasihat dia bila dia buat silap, dan kita dapat terima, dia pun dapat terima. Okey, itu ciri-ciri yang pertama. Dan yang kedua, antara sahabat-sahabat yang baik adalah dia tidak bersama kita hanya disebabkan kepentingan-kepentingan tertentu. Okey, dia hanya dekat dengan kita bila nak pinjam duit. Dia hanya nak dekat dengan kita sebab kita famous. Bila kita dah tak famous ataupun nama kita dah kotor, dia jauhi kita, dia tinggalkan kita. Dia hanya dekat dengan kita time senang je. Time susah, dia dah tak dapat benefit daripada kita, dia tinggalkan kita. Kawan-kawan macam ini pun bukanlah kawan yang baik. Kawan yang baik adalah dia berkawan dengan kita ikhlas kerana Allah SWT, bukan kerana kepentingan-kepentingan dunia yang tertentu.
Orang yang ikhlas kerana Allah ni, susah senang, dia akan bersama kita. Susah senang, dia akan usaha untuk memahami kita. Dan bukan hanya nak something je dia datang dekat dengan kita. Kita tak ada apa-apa pun, dia bersama kita juga. Itu antara ciri-ciri yang kedua, seorang sahabat yang baik. Yang ketiga, sahabat yang baik tu apa? Sahabat yang baik adalah sahabat yang tidak skeptik ataupun dia tidak menghukum kelemahan kita. Bahkan dia membimbing dan membantu kita. Kita semua ada kelemahan. Bila kita cakap berkawan dengan orang yang baik, baik itu adalah manusia juga. Ada kelemahan. So antara ciri-ciri sahabat yang baik adalah bila orang tu nampak kelemahan kita, dia tidak judge kita. Dia tidak menghukum kita. Dia tidak memaki kita. Dia tidak meninggalkan kita hanya kerana kelemahan-kelemahan kita. Tetapi dia berlapang dada dengan kelemahan kita. Dia bimbing kita. Dia bantu kita untuk atasi kelemahan kita tu. Penting. Sebab saya nampak kadang-kadang kita ni bila nampak orang baik, kita dekati. Tapi bila kita nampak kelemahan dia, kita terus tinggalkan dia. Tak boleh macam itu. Kita kena berlapang dada dengan kelemahan orang dan membimbing dia, bukan nampak kelemahan terus tinggalkan. Okey, sahabat yang baik bila nampak kelemahan sahabatnya, dia akan membimbing, bukan menghukum dan membuang orang tu. Okey. Yang keempat antara ciri sahabat yang baik adalah sahabat yang sering mendoakan kawan-kawan dia. Sama ada dalam diam ataupun terang-terangan, dia mendoakan sahabat dia. Itu antara sahabat yang baik. Bukan nampak kejayaan kawan-kawan dia, dia dengki, dia hasad, dia buruk-burukkan, tidak. Bahkan dia mendoakan kejayaan sahabat-sahabatnya lain. Itu antara ciri-ciri sahabat yang perlu kita jadikan sebagai teman. Wallahualam. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan untuk anda, kalau ada soalan pertanyaan, hantarkan sekarang 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. Ibnu Sina. Dalam melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, rata-rata para sarjana Islam pada zaman kebangkitan ilmu tidak berasa cukup dengan hanya satu cabang ilmu sahaja. Sebaliknya, mereka sedaya upaya cuba menguasai kebanyakan bidang ilmu yang ada pada ketika itu. Antara tokoh yang paling berjaya dalam menguasai cabang-cabang ilmu yang banyak ini termasuklah Ibnu Sina. Beliau bukan sahaja merupakan seorang ahli perubatan kelas pertama, tetapi juga ahli sains dan falsafah. Di samping itu, beliau juga merupakan ahli politik yang aktif dan tokoh kemasyarakatan yang berkaliber. Nama penuh Ibnu Sina ialah Abu Ali Al-Husain Ibni Abdullah Ibni Sina. Dilahirkan di Bukhara pada tahun 370 Hijriah bersamaan 980 Masehi. Ibnu Sina merupakan seorang anak yang agak bertuah pada masa kecilnya kerana dapat hidup dalam sebuah keluarga yang kaya raya. Di Bukhara lah juga beliau memulakan pengajiannya dengan memberikan tumpuan terhadap bidang bahasa dan sastra. Selepas mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang bahasa dan sastra, sewaktu berusia 20 tahun, beliau mula berminat dengan ilmu-ilmu akal. Beliau kemudian memulakan pengajian dalam bidang tersebut dengan mempelajari ilmu logik serta geometri selain mendalami buku Al-Majast karangan Abu Abdullah An-Natali, sahabat bapanya. Kemudian, Ibnu Sina mempelajari pula ilmu sains, ilmu fiqh dan ilmu perubatan daripada guru yang berbeza-beza. Dalam bidang perubatan, Ibnu Sina telah mencapai satu tahap yang amat tinggi. Walau bagaimanapun, beliau tidak menjadikannya sebagai kerjaya. Sebaliknya, Ibnu Sina mengajar ilmu tersebut kepada para doktor,
bagi meningkatkan lagi pengetahuan mereka dalam bidang perubatan. Sesuai dengan kebolehannya yang tinggi dalam berbagai-bagai bidang, Ibn Sina telah mewariskan banyak hasil penulisan yang mencakupi banyak bidang kepada tamadun dunia. Antaranya termasuklah Al-Qanun yang berkaitan dengan perubatan, Asy-Syifa dan An-Najah yang berkaitan dengan falsafah, Tis Rasail yang merupakan kumpulan risalah yang mengandungi berbagai-bagai tajuk dalam berbagai-bagai bidang ilmu, Rasail Ibn Sina yang mengandungi hasil sastra kritik beliau, serta risalah-risalah lain lagi tentang berbagai-bagai bidang ilmu termasuk ilmu logik. Petikan daripada buku Tokoh-Tokoh Kesarjanaan Sains Islam, hasil tulisan Profesor Datuk Dr. Mahmud Zudi Haji Abdul Majid. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi, 89.0. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Raudah Jiwa. Ya, betul. Kita masih lagi nak mendengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adrin Roslan. Dan anda boleh terus sama-sama tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan pertanyaan boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004. Ya, boleh hantarkan soalan anda di situ. Tanya sahaja, jangan saya nak tanya, saya nak tanya. Tanya sahaja, kami akan sampaikan insya-Allah. Yang sesuai dengan tajuk petang ini, mencari sahabat yang baik. Ya, betul. Dan terus Ustaz, kita nak sembang dan juga tahu lagi Ustaz, apa lagi persediaan yang boleh sama-sama kita laksanakan. Kita nak tahu bila dekat dengan seseorang, kita pasti perlu tahu ciri-ciri sahabat yang baik, hatinya, jiwanya dan juga apa niatnya untuk berkawan dengan kita, bersahabat dengan kita, dan kita pun boleh buat persediaan juga Ustaz. Bagaimana? Silakan Ustaz. Okey, sahabat-sahabat Allah. Bagi menjawab persoalan daripada DJ Syafiq ni, saya nak kongsikanlah 5 syarat memilih sahabat yang Imam Al-Ghazali telah senaraikan. Yang mana kalau kita nak pilih sahabat, ada 5 syarat yang kita perlu tengok. Okey? Imam Al-Ghazali bagi 5 syarat. Yang pertama, kalau nak berkawan, cari orang yang berakal. Okey? Sebab tak ada kebaikan kalau kita bersahabat dengan orang yang bodoh. Kerana kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang tak ada akal ni, akan banyak membawa permusuhan dan akan banyak menyakitkan hati kita. Okey? Yang kedua, Imam Al-Ghazali kata, pilihlah sahabat yang baik akhlak dia. Jangan bersahabat dengan orang yang buruk akhlaknya. Sebab apa? Sebab orang yang buruk akhlak ni, contoh kalau berlaku konflik ke apa, orang tu takkan dapat mampu menawan kemarahannya, takkan mampu menawan syahwatnya, dan akhirnya akan berlaku pelbagai kerosakan. Yang ketiga, berkawan dengan orang yang soleh. Okey? Jangan bersahabat dengan orang yang fasik. Orang yang fasik ni apa? Orang yang fasik ialah orang yang berterusan buat dosa. Kerana kalau kita berkawan dengan orang-orang yang fasik, takut-takut kita akan terpengaruh dengan kefasikan orang tersebut. Kalau kita berkawan dengan orang yang selalu buat dosa, yang terang-terangan buat dosa, yang tak rasa bersalah buat dosa, yang berterusan buat dosa, lama-kelamaan kita pun akan ikut jejak langkah mereka tanpa kita sedar. Sebab tu kalau perasan, saya banyak jumpa anak-anak muda bila saya tanya, siapa ajar kau buat benda macam ni? Contohnya orang yang ketagihan video lucah contohnya, ataupun yang start couple, ataupun merokok, ataupun hisap dadah. Bila tanya, majoriti jawab, kawan ajak. Sebab itulah Imam Al-Ghazali kata nak pilih kawan, pilih yang soleh. Jangan berkawan dengan orang-orang yang fasik. Takut-takut kita akan terpengaruh. Bahkan ada possibility 99% kita akan terpengaruh dengan kefasikan tersebut. Yang keempat, jangan bersahabat dengan orang yang tamak dunia. Okey? Kerana orang yang tamak dunia ni adalah umpama racun yang dapat membunuh kita. Bila kita banyak duduk dengan orang yang tamak dunia, lama-kelamaan kita sendiri akan masuk cinta dunia dalam hati. Contohnya kita kawan dengan orang yang asyik-asyik cerita pasal kereta besar, rumah besar, bisnes besar, duit banyak. Lepas tu orang tu pula tanya dia,
tanya kita, kau bila kau nak tukar kereta? Kau bila kau nak rumah besar sikit? Kau bila nak buat bisnes berkembang? Asyik-asyik cerita pasal dunia. Akhirnya benda tu akan membuatkan kita cinta dunia dan mengejar dunia dan tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah dah bagi pada kita. Okey? Dan yang terakhir, Imam Al-Ghazali kata, pilih sahabat yang benar. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang menipu, orang-orang yang pendusta. Sebab ada possibility orang tu akan menipu kita juga. So, agak susah kalau kita nak jumpa sahabat-sahabat yang macam ni. So, nasihat saya, kalau kita tak mampu mencari sahabat-sahabat yang baik macam ni, mulakan dengan menjadi sahabat-sahabat yang baik. Sebab kadang-kadang kita asyik merungut, kenapalah tak ada orang yang baik, kenapalah tak ada orang baik nak kawan dengan aku, kenapalah semua orang jauhi aku kan. Kita banyak salah kawan lain. Sebelum kita nak mencari sahabat yang baik, mulakan dengan menjadi sahabat yang baik. Sebab once kita dah jadi baik, insya-Allah Allah akan hadirkan orang-orang baik untuk bersama kita. Tapi bila kita sendiri tak baik, maka ketidakbaikan kita itu akan menjadi magnet untuk menarik orang-orang yang tak baik juga untuk bersama dengan kita. Wallahualam. Baik, okey, itu dia antara cara dan tekniknya supaya kita dapat memilih sahabat-sahabat kita yang baik, yang tahu hati budinya untuk kita dapat jadikan sebagai satu panduan juga kepada kita kan, supaya adanya ketenangan di situ insya-Allah. Dan Mona, ada yang bertanya macam mana nak berikan soalan ni? Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp kunci. Kita buka talian pada waktu ini 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Okey, ada satu soalan Ustaz yang kita dapat dari sahabat pendengar kita bertanya. Ustaz, bolehkah kita hanya doa saja untuk dapat sahabat yang baik tanpa kita mencarinya, Ustaz? Adakah Allah akan berikan juga laluan-laluannya untuk kita dapat mencari sahabat yang baik sebegitu, Ustaz? Bolehkah hanya sekadar berdoa, Ustaz? Silakan. Okey, soalan yang baik. Pertama sekali, memang kita kena berdoa pada Allah supaya Allah hadirkan kepada kita sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang beriman. Tapi doa sahaja tak cukup. Okey? Allah dan Rasul mengajar kita untuk bertawakal. Tawakal tu apa? Tawakal adalah gandingan antara usaha dan doa. Doa sahaja tak cukup. Kita kena usaha juga untuk mencari sahabat-sahabat yang baik. Antara tips lah macam mana nak jumpa orang-orang baik ni, pergilah majlis ilmu contohnya. Pergi majlis ilmu. Sebab biasanya orang-orang yang pergi majlis ilmu, insya-Allah majoritinya orang-orang yang baik. Pergi program-program usrah, pergi program-program agama di universiti ke apa. Daripada sana kita boleh jumpa circle-circle yang baik untuk kita bersama mereka. Tapi ingat, orang-orang yang baik ni tidak sempurna. Kadang-kadang mereka ada kelemahan-kelemahan. Kalau kita nak mencari yang sempurna, memang tak akan jumpa. Carilah orang yang kebaikannya mengatasi kelemahannya. Dan sama-samalah kita berlapang dada dan bersahabatlah dengan mereka. Wallahualam. Baik, insya-Allah kita bersahabat dengan orang yang baik, yang kita doa semoga Allah sentiasa kurniakan, di samping tambahkan lagi dengan usaha kita mendapat sahabat-sahabat yang baik itu. Baik, kita nak berehat seketika kan, Mona? Ya, betul. Itu kita Ustaz nak berehat seketika bersama para pendengar. Kita akan kembali selepas ini, dan untuk anda boleh hantarkan soalan dan pertanyaan di WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berbincang tentang mencari sahabat yang baik. Untuk anda hantar soalan tentang tajuk petang ini. Dan untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Wari-wari saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini.
Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Di antara adab-adab tatkala membaca Al-Quran adalah ikhlas tatkala membacanya, iaitu semata-mata kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kita kena betulkan bila mana kita nak baca Al-Quran. Terutama bulan Ramadan, kita ada kumpulan-kumpulan tadarus. Bukan yang dijaga adalah bacaan, tapi nak tengok siapa habis dulu. Kita kena ingatkan diri kita, keutamaan kita adalah membaca Al-Quran kerana ia satu-satunya mukjizat yang mana Allah berikan kepada Nabi yang masih kekal sehingga hari ini. Jadi bila kita ikhlas dalam membacanya, kita akan mendapat bimbingan daripada Allah melalui Al-Quran yang kita baca. Jadi kena ingat, tulis dekat kita punya buku tu, jangan niat nak siapa habis dulu. Jangan niat siapa semata-mata baca lebih sedap, nak dapat pujian daripada orang. Bukan itu niat kita membaca Al-Quran, tetapi niatnya untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling utama nak baca Quran ikhlas. Kerana Al-Quran ini wahyu daripada Allah, maka kita kena baca kerana Allah. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini bersama rancangan Raudah Jiwa bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnin Roslan. Ya, betul. Kita sedang berbincang dalam tajuk mencari sahabat yang baik. Dan masih lagi kita buka ruang peluang kepada anda. Hantarkan soalan pertanyaan di talian WhatsApp konti 0112900404 dan juga di ruangan Facebook Live tu. Letakkanlah di ruangan komen. Ya, tadi Ustaz terangkan tentang ciri-ciri sahabat yang perlu kita dekati. Tapi kita nak tahu juga Ustaz, ciri-ciri sahabat yang kita perlu jauhi. Ya, bagaimana Ustaz? Apakah yang perlu kita jauhi? Ustaz, silakan. Okey, pertama kali saya nak bagi tahu awal-awal, sahabat-sahabat yang jahat ni, orang-orang jahat ni bukanlah untuk kita pulau mereka, bukanlah untuk kita tinggalkan mereka, bukanlah bermakna kita perlu boikot mereka, tidak. Tetapi kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman rapat. Kita kena dakwah mereka, tapi kita tak boleh jadikan teman rapat. Contohnya Nabi SAW. Nabi SAW bergaul dengan semua orang, orang baik, orang jahat, semua Nabi SAW bergaul. Tetapi teman rapat Nabi SAW adalah para sahabat. Manakala Abu Jahal, Abu Sufyan dan sebagainya, Nabi tak tinggalkan. Nabi dakwah dan berakhlak baik pada mereka. Sama juga kita ni dalam hidup bermasyarakat, kita boleh bergaul dengan semua orang. Cuma nak dijadikan teman rapat tu pilih yang baik. Yang kurang-kurang baik ni, kita dakwah mereka dan kita tunjukkan akhlak yang baik pada mereka. Dan kita jauhi mereka. Dan kita jauhi mereka sekiranya mereka mendorong kita ke arah keburukan. Okey, antara ciri-ciri sahabat yang kita perlu tinggalkan, yang kita tak boleh rapat dengan mereka, pertama sekali adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik ni apa? Orang-orang yang berterusan buat dosa. Yang kalau kita bersama mereka tu, ada possibility yang tinggi kita akan terpengaruh dengan mereka. Orang yang ajak kita buat dosa. Orang macam ini kita kena tinggalkan. Okey? Orang yang kalau jumpa dia je, ada je maksiat-maksiat yang dia nak ajak pada kita. Contohnya, dia yang ajak kita untuk berkapal. Kau tak nak couple dengan perempuan ni ke? Aku boleh tolong. Contoh. Kau tak nak try isap okok ke? Aku boleh belanja belikan. Kau tak nak ni ke? Kau tak nak tu ke?
Kawan-kawan yang banyak mendorong kita ke arah kemaksiatan, jauhi mereka. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tinggalkan orang yang berkawan dengan kita hanya untuk mendapat kesempatan-kesempatan tertentu. Okey, bila kita senang, dia menempel. Bila kita susah, dia jauhi, dia tinggalkan kita. Orang macam ini sangat-sangat bahayalah untuk kita bersama. Sebab apa? Sebab nanti kita akan jadi, orang cakap apa, akan tak bahagia tau. Seolah-olah kita kena tolong dia pula. Tolong dia tu satu tanggungjawab kita. Dia macam ni, saya bagi contoh. Ada kawan saya ni, dia cerita pada saya, ada orang ni rapat dengan dia sebab pinjam duit. Pinjam duit, dan dia bagi pinjam duit, tak ada masalah. Tapi bila dah banyak kali pinjam duit dan orang tu tak nak bayar, sampai satu tahap, bila orang tu minta kawan saya nak pinjam duit, kawan saya tak bagi. Bila kawan saya tak bagi pinjam duit, orang yang berhutang tu dia marah kawan saya. Seolah-olah kawan saya tu yang salah kerana tidak bagi dia pinjam duit. Padahal orang tu lah salah sebab tak bayar balik hutang. Faham tak? Dia buat kita rasa bersalah pula. Itulah bahaya kalau kita berkawan dengan orang-orang yang nak mengambil kesempatan pada kita. Bila dia tak berjaya ambil kesempatan daripada kita, dia salahkan kita pula. Akhirnya, kita akan rasa bersalah, kita rasa tak tenang, dan kita akan terperangkap lah dengan tipu daya orang yang macam itu. So, orang-orang yang bersama kita hanya untuk mendapat kesempatan ni, kita tapis awal-awal. Kalau kita tak mampu nak tolong, cakap je tak mampu. Jangan rasa bersalah. Macam ayah saya, dia cerita. Ayah saya, dia suka tolong orang. Dia rajin bersedekah, rajin infak, bayar zakat dan sebagainya kan. Tapi kalau ada orang minta pada dia, selalunya dia tak bagi. Dia kata dia tak suka orang minta kat dia. Kalau dia nak bagi, dia bagi. Tapi kalau orang minta, selalunya dia tak bagi. Itu bukan bermakna dia tak rajin bersedekah. Dia rajin bersedekah. Cuma dia bersedekah kepada orang yang dia rasa dia perlu bersedekah. Macam itulah. The point is, kita berhati-hatilah daripada orang-orang yang ingin mengambil kesempatan daripada kita. Yang ketiga, elakkan orang yang berkawan dengan orang yang talam dua muka dengan kita. Depan kita nampak macam baik kan. Nampak kita, depan kita dia sanjung kita, dia angkat kita. Dan dia, kononnya dia lah sahabat yang terbaik. Tapi belakang kita, macam-macam keburukan kita dia cerita. Macam-macam kelemahan kita dia jaja. Macam-macam fitnah-fitnah dan aib-aib kita, dia pergi cerita kat orang ramai. Orang macam ini sangat bahaya. Dan orang kata apa? Hipokrit lah. Depan baik, belakang tikam belakang. Orang macam ini, elakkan seelak-elaknya. Banyak lagi tahu kalau kita nak kongsi. Tapi kunci dia, saya cerita ni bukanlah untuk kita menjadi orang yang judgemental pada orang lain. Tidak. Saya cerita ni supaya kita sendiri tidak menjadi orang macam itu. Kita sendiri tidak menjadi orang yang buruk. Sahabat yang buruk, sahabat yang jahat kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Kita jangan jadi orang yang mengajak kawan kita ke arah maksiat. Kita jangan jadi orang yang hanya berkawan dengan orang lain hanya untuk kesempatan-kesempatan tertentu. Kita jangan berkawan dengan orang dalam keadaan depan dia kita puji-puji, belakang kita fitnah, kita burukkan dia. Jangan jadi sahabat yang macam itu. So, point yang saya nak sampaikan pada hari ini bukanlah untuk kita tuding jari pada orang lain, tapi tak lain tak bukan untuk kita muhasabah diri kita sejauh mana selama ini kita sendiri menjadi sahabat yang baik ataupun selama ini kita menjadi sahabat yang tidak baik. Wallahualam. Amin, amin. InsyaAllah semoga kita dapat menjadi sahabat yang baik, yang dapat terus membina hati jiwa kita ke arah kasih sayang dan juga cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, ada satu soalan yang kita dapat di talian WhatsApp dan juga kita ada di Facebook kita kan, Mona? Ada sahabat kita bertanya berkaitan dengan ada kaitan dengan ibu ayah. Okey, nama Facebooknya iaitu Yasir Arafat, itu nama dia. Okey. Bertanya soalan Ustaz, sebagai bapa, apa peranan yang boleh kita bantu anak-anak dalam memilih sahabat dan kawan yang baik dan betul? Kata ibu-ibu sekarang ni kita kena ada Facebook juga ataupun TikTok juga supaya boleh pantau anak-anak kat situ. Apa yang dia ikut, apa yang dia like. Macam mana Ustaz? Silakan, peranan ibu ayah. Okey, antara peranan ibu dan ayah, bagi saya first kali kena letak ataupun hantar anak ke sekolah yang betul. Itu pertama sekali. Kita hantar anak-anak kita pergi sekolah yang ada bi'ah solehah ataupun suasana yang baik. Itu sangat penting. Sebab kebanyakan kesilapan mak ayah adalah bila salah hantar anak ke sekolah. Sebab dekat sekolah lah macam-macam benda boleh terjadi.
Okey. Sebab tu kalau sebelum nak hantar sekolah tu, cek betul-betul sekolah tu okey ke tak, siapa guru-gurunya, macam mana environment dia, apa syllabus dia, apa program-program yang sekolah tersebut sediakan. Itu first kali. Yang kedua, jangan terlalu, orang kata apa, terlalu baik sangat ataupun terlalu membebaskan sangat anak dengan siapa dia keluar dan sebagainya. Contohnya anak nak keluar, kita keluarlah. Jangan macam tu. Kalau boleh, kita selidik. Nak keluar dengan siapa. Dan pastikan kawan-kawan kita tu, kawan-kawan anak kita tu kita kenal juga. Ajaklah kawan-kawan datang rumah. Mak masakkan contoh. So, biar mak tu berkenalan juga dengan kawan-kawan tu supaya kita boleh trust kawan-kawan tersebut untuk menjaga anak kita. Okey? Macam saya sendiri, kawan-kawan saya hampir semuanya pernah datang rumah saya dan pernah dihidang makanan oleh mak ayah saya untuk meraihkan kawan-kawan saya. Barulah seorang ibu dan ayah tu lega bila tengok, okey, anak aku berkawan dengan orang yang baik. So, kalau dia keluar pergi mana-mana, aku tahu dia tak keluar pergi tempat-tempat yang tak sepatutnya. Dia keluar tu pergi tempat-tempat yang baik. So, seorang ibu dan ayah tu biar kenal juga circle-circle anak dia siapa. Dan yang ketiga, sebagai seorang ibu dan ayah, nak tak nak kena berdoa lah sungguh-sungguh. Sebab ada benda yang kita mampu kawal, ada benda yang kita tak mampu kawal. Kadang-kadang anak kita tu merahsiakan something daripada kita kan. Itu benda yang kita tak boleh kawal. Sebab itulah berdoa sungguh-sungguh supaya Allah SWT pelihara anak-anak kita daripada salah pilih kawan, daripada godaan-godaan dan maksiat akhir zaman. Lagi-lagi di zaman sekarang ni. Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan ada soalan satu lagi dari Nur Alia bertanya, Ustaz, macam mana nak hadirkan perasaan berani untuk menegur sahabat sedangkan kita sendiri juga masih melakukan kesalahan tersebut? Bagaimana Ustaz? Okey, bila kita nak tegur kawan kita, antara benda yang sering kita dilema adalah, aku sendiri pun teruk juga, aku pun banyak dosa juga. So, disebabkan perasaan tersebut membuatkan kita akhirnya tidak jadi untuk menegur kawan kita. Macam mana nak atasi perasaan tersebut? Pertama sekali, kita kena tahu bahawasanya menegur sahabat kita ni adalah satu kewajipan. Bila kita nampak kawan kita buat kesalahan, maka wajib untuk kita tegur. Yang mana kalau kita tegur, kita dapat pahala. Kalau kita tak tegur, kita dapat dosa. Itu pertama. Yang kedua, kita kena tahu, kita menegur kawan kita tu bukanlah bermakna kita ni dah sempurna. Okey? Kalau kita fikir yang aku ni dah sempurna, baru aku tegur dia, barulah kita semangat nak tegur. Tapi kalau kita sedar yang kita ni tak sempurna, dan kita menegur kawan kita tu bukanlah kerana kita rasa kita ni sempurna, maka insya-Allah kita akan berani nak tegur. Sebab apa? Sebab tak ada orang yang sempurna dekat dunia ni. Kita tegur kawan kita tu kerana kita cintakan dia. Kita nakkan kebaikan pada dia. Bukanlah sebab kita merendahkan dia ataupun kita merasa diri kita ni lebih baik daripada dia. Tidak. Kita tegur kawan kita kerana kita cintakan dia. Kita nakkan kebaikan untuk dia. Kerana itu kita kena tegur. Okey? Yang ketiga, kita kena tahu, sempurna bukan syarat untuk menegur. Tak perlu tunggu kita ni dah jadi wali Allah, kita ni dah jadi malaikat, tak pernah buat dosa, baru kita nak tegur kawan kita. Tidak. Kita semua ada kelemahan masing-masing. Kalau nak tunggu sempurna baru kita nak menegur, nescaya tidak akan ada orang yang menegur orang lain kat dunia ni. Okey? Kita tegur je. Sebab menegur orang lain adalah perintah Allah SWT. Pada masa yang sama, kita usahalah untuk baiki diri kita. Usahalah untuk tambah amal kita dan ubah kelemahan-kelemahan kita. Okey? Kerana akhirnya bila kita tegur orang, orang tak terkesan sangat dengan apa yang kita cakap, tapi orang akan terkesan dengan apa yang kita buat. Kalau kita kata kat dia, kau janganlah couple, kita sendiri couple, maka orang akan tengok apa yang kita buat. Alah, kau pun couple, apa salahnya aku couple? So akhirnya teguran tersebut tidak memberi kesan. Okay, kita kata kat orang jangan mencarut, tapi kita sendiri mencarut. Sebab tu dakwah tu tak ada kesan. So kalau kita nak dakwah kita memberi kesan kepada orang lain, antara caranya adalah kita pun baiki diri kita juga. Supaya bila orang nampak akhlak kita,
benda itulah yang akan mengesani diri mereka, insya-Allah. Wallahu a'lam. Amin insya-Allah. Semoga dapat memberi kesan yang terbaik apabila kita dapat menjadi sahabat yang terus dapat membawa kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kita dah sampai di hujung pertemuan. Ustaz, mungkin apa yang boleh dipesan-pesankan pada petang ini Ustaz berkaitan dengan sahabat? Kita semua pernah bersahabat, adanya kawan-kawan yang sentiasa memberikan dorongan yang terbaik Ustaz. Jadi apa yang perlu kita kekalkan momentum tersebut Ustaz? Silakan sebagai kata-kata akhir. Sebagai kesimpulan, sahabat-sahabat sekalian, saya nak kongsikan satu kata-kata daripada Umar Al-Khattab. Saya bila dengar benda ni, saya rasa sebab nak menangis juga. Dan saya nak kongsikan kata-kata Umar Al-Khattab yang mana beliau berkata, tidaklah seseorang itu diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki sahabat yang baik. Apabila engkau mendapati salah seorang sahabat yang baik, maka peganglah mereka erat-erat. Itulah pesanan Umar Al-Khattab. Nak kata Umar Al-Khattab kata, setelah nikmat iman, antara nikmat yang paling besar adalah mendapat sahabat yang baik. Dan Umar Al-Khattab berpesan, kalau engkau ada sahabat yang baik, genggam, pegang mereka erat-erat. Jangan tinggalkan mereka. Okey? Sebab hari ini kadang-kadang Allah dah kurniakan kita ramai orang baik depan mata kita. Ramai sahabat-sahabat yang usaha membimbing kita, menegur kita, menasihati kita. Tapi kita mengkufuri nikmat tersebut dengan cara kita menolak segala teguran-teguran tersebut dan akhirnya kita tidak berkawan, tidak bersahabat dengan mereka. Jangan macam itu. Hargai nikmat sahabat yang Allah dah bagi. Hargai setiap orang yang telah menasihati kita, membimbing kita. Hargai setiap pengorbanan kawan-kawan kita yang telah berkorban untuk menjadikan kita orang yang lebih baik. InsyaAllah bila kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat. Allah akan banyakkan lagi sahabat-sahabat yang baik untuk kita, insyaAllah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan untuk waktu ini kita berterima kasih kepada Ustaz. Jazakallah ana kulla khair. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pada petang ini. InsyaAllah semoga apa yang disampaikan, dipesankan itu akan dapat menjadi tarbiyah untuk hati kita, jiwa kita dalam kita merancang sebaiknya perhubungan komunikasi kita dengan sahabat-sahabat supaya kita memperoleh kawan yang menjadi sahabat karib yang membawa bimbingan yang terbaik, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda tu setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Kota Baru 89.8. Jadi Parma untuk anak-anak, jadi Parma untuk ibu bapa. Vitamin C Gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155. 0377347155. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Faham. Langkah pertama, labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Aficool, minyak urut aromaterapi yang diperkaya dengan daun bidara, minyak zaitun, minyak kelapa darah, minyak kayu putih dan serai wangi. Memberi kesegaran, ketenangan serta kelegaan. Hidu, sapu dan urut. Temui Aficool di Pasaraya Maidin, Lulu, Sakan, toko-toko jamu, farmasi dan kedai runcit berdekatan anda. Aficool, lega, segar rasa. Realisasikan impian BMW anda di pameran Joy Meets You, anjuran Ingress Auto Bandar Puteri Puchong. Nikmati tawaran menarik,
rebat eksklusif serta servis percuma dengan jaminan 5 tahun. Segalanya menanti anda di IOI City Mall Putrajaya dari 12 hingga 16 Oktober 2022. Ingat BMW, ingat Ingress Auto. Tertakluk pada terma rancangan. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna Baja Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook Baja Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ikuti rancangan Gemersik Maulid yang menampilkan Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi, Ustaz Don Daniel B. Ajib dan Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa. Bagaimana ketika Nabi SAW dilahirkan? Baginda lahir, jadi apa yang Nabi tinggal kat kita? Nabi ada sebut dalam satu hadis yang Itulah kegembiraan dan kebahagiaan pada Sayyidah Fatimah. Diiringi persembahan artis nasyid seperti Dakmi, Malik Suhaimi dan kumpulan Robito. Ya Rasulullah, biarlah aku hanya salamun alaikum padaku, ini dalil cinta. Dengarkan rancangan Gemersik Maulid pada 9 Oktober 2022 Ahad jam 9 malam di Radio IKIM dan tonton di TV IKIM www.tvikim.my serta di Facebook IKIM FM. Semarakkan cinta Rasul bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kerja. Jika hanya ditenung takkan selesai. Sebaliknya, buatlah satu persatu sehingga selesai. Jangan terlalu memikirkan bila kerja itu akan siap. Buat saja kerja itu sehingga tanpa sedar anda telah pun selesai menguruskannya. Pesanan khidmat awam ini disampaikan oleh saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Hadiahkan pahala berpanjangan kepada kedua orang tua dengan menyumbang melalui projek baik